A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan sebagaimana biasa kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi awal Zulhijjah ini kita kembali bersiaran untuk edisi 23 Jun 2023, Jumaat 4 Zulhijjah 1444 Hijri. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat bersiaran pada pagi ini. Semestinya kita bawakan tetamu ataupun bintang ilmuwan yang cukup istimewa bersama dengan kita pada pagi ini untuk membicarakan perbincangan ataupun topik kita mengenal susuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kita alu-alukan kehadiran bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Bosnia Ustaz? Kita tengok gambar ada musafir sikit Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi cerita mungkin boleh kongsilah nanti pengalaman sedikit berada di tempat orang. Seingat saya dia punya suasananya mungkin berbeza di tempat kita. Insya-Allah itulah antara sedikitlah yang saya dapat ikuti perkembangan mengenai Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Dan semestinya Ustaz, banyak perkara akan kita kongsikan kepada para penonton mengenai mengenal susuk Nabi Allah Ibrahim AS. Dan sebagaimana biasa kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita di pagi Jumaat yang barakah ini, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen ataupun soalan anda, ajukan menerusi poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi Facebook Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan siaran kita. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran sebagaimana biasa serentak di TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan ataupun siaran kita, insya-Allah. Baik Ustaz, Jumaat yang penuh dengan barakah, Yaumul Jumaah Sirul Ayyam. Untuk mukadimah topik pada pagi ini mengenal susuk Nabi Allah Ibrahim AS, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton. Falyatafadhal masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati dinda saya dan juga semualah rakan penonton Tanyalah Ustaz yang handsome, yang soleh, bergaya ni, insya-Allah. Bila sebut tentang satu tajuk yang sangat baik untuk sama-sama kita tuntaskan dalam perbincangan berkaitan yang disebut dengan Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, kerana daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam inilah lahirnya di antaranya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan di situlah lahirnya kebanyakan daripada para rasul dan anbiya. Dan Nabi Ibrahim ini bukan kaleng-kaleng Ustaz. Maka masya-Allah tabarakallah, bagaimana beliau juga disebut di antara dalam kalangan yang Allah Subhanahu wa taala bagi ujian yang sangat banyak, yang disebut dengan kategori ulul azmi. Kalau kita belajar dulu dalam sejarah Islam itu sendiri, ada 5 sahaja ulul azmi. Maksudnya depa ni hak jenis diberikan ujian yang tak relax punya banyak ni Ustaz. Diberikan ujian yang berat-berat. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga di antara rasul yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam 25 surah dalam Al-Quran. Daripada 114 surah dalam Quran itu, hampir 1/4-nya ada nama Nabi Ibrahim AS. Yang paling banyak disebut di antara Nabi Musa AS. Tapi Nabi Ibrahim ni di antara kategori yang banyak penceritaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ditamsilkan sebagai pengajaran kita kepada umat akhir zaman. Bagaimana tarbiyah Nabi Ibrahim ini bukanlah hanya ketika Rasul,
Malah sebelum dilahirkan itu Allah dah bercerita tentang bagaimana indahnya Allah memperhiaskan kisah kepada Nabi Ibrahim, sehinggalah nanti kita akan lanjutkan perbincangan bagaimana lahirnya Nabi Ibrahim itu. Allah telah memberikan mukjizat yang berlaku. Walaupun seminggu ditinggalkan di dalam gua, ini kita akan tuntaskan perbincangan. Maka tuan-tuan jangan buat lolak, jangan pergi merata. Pagi ni duduk nganga sat depan TV untuk kita mengambil faedah ilmu, mengenal susuk tubuh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mungkin bab Rasulullah ni kita selalu kenal dah, kita selalu berbicara dah. Jadi hari ni kita ikat sat kaki depan televisyen tu untuk mengambil faedah. Kalau nak buat benda pelik-pelik ke nak buat benda lain, sat lagi. Lepas setengah hayun turis semua. Untuk sejam setengah ni kita ambil sekejap, mudah-mudahan menjadi iktibar untuk kita lebih mencintai salah satu bapa kepada para rasul yang banyak kisahnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka pagi ni kita ambil dengan ruang yang ada sebagai keberkatan dalam bulan Zulhijjah ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita kempen sekali lagi Fadil Ustaz untuk para penonton yang bersama-sama dengan kita di FB Live. Jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda, tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan, kejut kawan-kawan kita mungkin yang duduk di rumah sewa pagi ni kan. Kejut ramai-ramai, sama-sama kita menonton untuk kita mengenal siapakah susuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik Fadil Ustaz, kita ada soalan yang pertama untuk kita sama-sama kongsikan pada pagi ini daripada sahabat Facebook Al-Shal yang bertanya, siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam dan susur galur nasab keturunan baginda? Dan yang kedua, bagaimanakah kehidupan awal baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelum diangkat menjadi Rasul? Mohon perkongsian Fadil Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya, Puan Al-Shal, untuk soalan yang pertama berkaitan, orang kata kalau tak kenal maka bukan tak cinta, ta'aruf, maka baru datangnya rasa cinta. Bila sebut siapakah yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dan susur jalur nasab keturunan baginda. Baik, yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putera kepada Tarikh, ataupun ada khilaf yang di antaranya Tarikh ataupun Tarah, yang disebut dalam beberapa riwayat bin Nahar bin Saruk bin Rakhu bin Faliq bin Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sa'am bin Nuh. Maksudnya Nabi Ibrahim ini jalur keturunannya daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga, yang ni nanti ada kita akan jelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am, Allah menyebut di antaranya menggunakan perkataan aba ataupun abi, perkataan ayah itu digambarkan kepada Azar. Azar itu sebahagian besar daripada kalangan ulama menyebut itu bukanlah bapa kandung, tetapi itu adalah bapa saudara dia. Kalau orang Kedah panggil pak menakan. Maka cuma digunakan istilah aba ataupun abi itu memang budaya orang Arab ini, pak menakan ataupun pak saudara memang digunakan dengan perkataan abi. Maka tak sudah pelik lah, kata apa dua nama tadi Ustaz sebut nama Tarikh, tapi awak dalam Quran sebut Azar. Nanti kita akan pergi lanjutkan perbincangan. Dan siapa yang Nabi Ibrahim AS juga pernah disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Boleh tengok dalam syarah Sahih Imam Muslim ini karang oleh Imam Nawawi, daripada Jabir bin Abdullah menyebutkan rupa paras Nabi Ibrahim alaihissalam ini paling mirip dengan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan di mana siapa yang disebut dengan Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi yang dilahirkan dan membesar di bumi Iraq. Kalau sekarang ni di bumi Iraq lah, dengan gelaran disebut dengan Abul Anbiya, ataupun juga disebut dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah kata apa? Tentang gelarannya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Orang yang sangat Allah kasih, yang sangat Allah cintai. Itu yang pertama, kita menjawab soalan pertama, siapakah Nabi dan jalur keturunan. Yang kedua, ditanyakan bagaimanakah kehidupan baginda Nabi Ibrahim AS sebelum diangkat menjadi Rasul. Baik, yang pertama, Allah SWT sebelum menjadi Rasul ini, Allah SWT mentarbiah Nabi Ibrahim AS ini dengan dibesarkan dia
oleh bapa saudara ataupun namanya Azar tadi. Walaupun bukan bapa kandung, sebab dari riwayat sebut bapa kandung Nabi Ibrahim ni meninggal ketika dalam kandungan macam Nabi SAW. Maka berpindah hak penjagaan itu pak saudara dia ambil jaga. Dan bapa saudara ni tak relax punya orang. Sebab apa? Dia bukan sekadar menyembah berhala, malah dia yang buat patung-patung berhala tu. Kalau ada cok mohor kat belakang tu made by nama pak menakan dia. Manufacture by ni kan, kalau kita made in China, made in, kalau kereta ni nama Continental ni daripada Europe, ni dah made by bapak dia. Ni jadi memang satu bentuk ujian yang berat ketika mana sebelum kerasulan, kerana dibesarkan daripada penjaga ataupun bapa yang dikenali sebagai bapa lah, yang bukan takat semua berhala, dia tu tukang buat supplier. Supplier tokan hak paling besar ni. Memang tak relax lah dari segi ujian yang Allah bagi. Cuma dalam bab ni Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi sebut dalam kitabnya berkaitan tidaklah menjadi satu aib kepada Nabi Ibrahim ketika mana Allah memberikan ujian ayah yang menjaga dia selama mana dia hidup dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, kerana itulah yang mengangkat martabat Nabi Ibrahim AS. Bab tuan-tuan, ujian dalam dakwah ni benda yang paling susah pada kita adalah di antaranya apabila nak berdakwah dengan orang yang paling dekat. Siapa dia? Pasangan kita. Oi, bini tak mau pakai tudung kan. Tiba-tiba dia duduk tengok Blackpink banyak sangat, ingin nak jadi macam geng-geng K-pop. Tiba-tiba daripada pakai tudung tak mau pakai tudung. Oi, tuan-tuan, ingat senang nak berdakwah. Kita jerkah dia jerkah kita lagi tinggi. Kita tali pinggang hitam, dia double hitam. Kita 3 line, dia 7 line. Nak dakwah kepada mak ayah. Kan, hari tu ada satu kes yang mak tak mau semayang. Umur 70 dah Ustaz. Allahuakbar. Kan, kubur kata main rumah ke tepi dah. Tak mau. Dia kata, Ustaz, kalau saya cakap lebih, mak saya merajuk. Mak saya sampai kata, kalau hang duk cakap lebih kurang dengan mak doa hang masuk neraka. Tak ke mak guna talian hayat kuasa veto lagu tu. Habis meta. Jadi susah, benda yang paling susah dalam cabaran untuk berdakwah adalah orang yang paling dekat dengan kita. Contoh macam kawan-kawan time kita kecil, dia tahu kita nak mandi sungai Bogel sekali dulu. Lepas tu kita nak pergi berdakwah, dia kata hang ni dulu aku kenal lah hang lagu mana. Jadi susah. Maka Allah memberikan kesusahan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana daripada orang yang paling hampir dengan dia adalah orang yang paling tidak mentauhidkan diri, malah mensyirikkan diri kepada Allah SWT dan mengajak orang lain syirik daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bukanlah mudah ketika menjadi rasul itu, bagaimana Allah mentarbiah yang paling dekat. Itulah ujian yang berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am dan dalam beberapa surah yang lain di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dengarlah tuan hamba berkisah tersebut, kisah di bumi Mekah. Nabi Ibrahim mendapat perintah mimpi wahyu dari Allah. Ikuti sambungan selepas ini untuk topik sama-sama akan kita bicarakan sambungannya mengenai susuk Nabi Allah Ibrahim AS dan rentetan peristiwa-peristiwa besar yang Allah Ta'ala uji kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga keluarganya. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk sama-sama kita meneruskan diskusi atau perbincangan topik mengenal susuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah tabarakallah, kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, untuk kita raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya. Kita ada Jura Azrin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama, bagaimanakah kisah kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan di manakah baginda dilahirkan? Bagaimanakah zaman kanak-kanak baginda, remaja serta bermulanya pencarian, yakni menuju Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya? Yang kedua, bagaimanakah susuk tubuh dan kepribadian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang boleh kita ikuti dan teladani, terutamanya kebijaksanaan baginda dalam berdakwah?
mohon pencerahan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru, Ustaz. Okay, baik, terima kasih kepada Puan Jura Azlin Sufian. Soalan berkaitan yang pertama, bagaimana kisah kelahiran dan di manakah baginda dilahirkan? Ini zaman kanak-kanak lah, maksudnya macam mana kisah kelahiran Nabi Ibrahim AS. Yang pertama, ada tuan-tuan pagi ni kena catat ni tuan. Kalau tak catat tuan-tuan memang meninggal kita. Sebab banyak nota-nota yang perlu. Saya sendiri pun tak lena pula. Kena pula jet lag balik-balik. Kepiah pun tak bawa ni mana. Tak tengok kan, saya pakai songkok kan. Bagi ni pakai songkok kan, sebab tak bawa kepiah. Baik tuan-tuan, yang pertama, baginda Nabi Ibrahim AS dilahirkan di nama tempatnya adalah Padang Aram. Padang Aram ni berada di kawasan Empire Neo Babylon. Babylon ni satu kerajaan yang di zaman Nabi Ibrahim AS, yang mana ketika tu kerajaan ini perintah oleh seorang raja yang sangat zalim. Ni jenis ikut kepala otak dia ya. Sehingga kan dia ni Namrud ni dia mengaku kata dia tu Tuhan. Bukan kata Firaun je. Ni ada juga lagi satu orang kata apa, orang Kedah panggil mangkak ni kan, mengaku kata Tuhan tu bukan main dia. Namanya Namrud bin Kan'an. Namrud bin Kan'an. Tu di mana dilahirkan daripada Empire Neo Babylon. Baik, sebelum ketika kelahiran baginda Nabi Ibrahim AS ni, dilahirkan baginda dalam keadaan yang ketika Raja Namrud ni, dia punya ahli sihir dia maklumkan kata adanya nanti kamu ni akan dijatuhkan oleh seorang orang lelaki yang akan dilahirkan ketika zaman kamu memerintah. Maka Namrud ni dia keluarkan satu arahan, keluarkan terus undang-undang, mana-mana bayi yang dilahirkan selepas daripada makluman tukang sihir dia, ahli nujum dia, maka dibunuh. Kita dengar kisah tentang Nabi Musa. Zaman Nabi Musa je Firaun duk buat perangai tak kelolo macam tu kan, perangai tak senonoh, lok-lak lagu tu. Padahal Namrud dah buat dah perangai macam tu, dia bunuh dah. Sebab Nabi Ibrahim meneluhi Nabi Musa AS dah buat dah perangai bunuh budak-budak kecil, bayi-bayi yang dilahirkan. Malah bukan takat Namrud buat perangai membunuh budak-budak sahaja, dia tidak membenarkan lelaki dan perempuan duduk sekali. Allahu Akbar. Balik awal lah tuan-tuan, lelaki dengan perempuan tak duduk sekali. Larat nak tengok, saya nak tengok anak ya. Demam cakap dinding kita. Buat perancangan lah. Dia tak bagi terus duduk. Bila tak boleh duduk sekali, balik awal lah. Kan, cakap di dinding tu habis, tengok tiang pun nampak segak lah kan. Menyekat populasi lah maksudnya. Jadi dia buat sampai peringkat sebegitu rupa keadaan. Punyalah takut. Dan bagaimana Allah memberikan satu keajaiban yang luar biasa kepada ibunda Nabi Ibrahim AS ni, boleh mengandung dalam keadaan dia pun tak sedar kata mengandung. Allahu Akbar. Kalau kita ni mungkin haid tak mai, lepas tu muntah kan, teringin makan sabun lah, teringin makan benda pelik-pelik lah kan, teringin nak bau nu, teringin nak bau ni, teringin nak macam-macam lah mengidam, kan? Ada orang itu dia punya mengidam pelik, nak tengok cerita Tamil tak ada subtitle. Saya banyak dah dengar, tapi hak ni pelik sungguh. Dia mengidam nak tengok cerita Tamil tak ada subtitle. Lepas tu saya kata, faham ke tak tahu, ada subtitle tak mau, kena buang subtitle. Habis saya kata kalau yang kat TV dah keluar, kat TV 3 keluar ke apa, dia tutup dengan atas lah punya sampai taruh tu. Maka tak ada. Allah memberikan ketika mana ibunda Nabi Ibrahim AS mengandung tu, sehingga kan dia pun tak sedar kata dia sedang mengandung. Allah. Jadi orang tengok tak nampak perut, tak nampak, sehingga sampai peringkat terus nak lahir je. Dalam keadaan ketika dia sedang nak melahirkan, ada kandungan dalam rahim dia, yakni Nabi Ibrahim AS, maka dibawa jadi ibunda Nabi Ibrahim pergi ke dalam gua, lahirkan Nabi Ibrahim dalam keadaan dalam gua. Dan lepas dilahirkan takut kena buru, maka tak ada pilihan, ibu dia pun kena tinggalkan Nabi Ibrahim dalam keadaan dalam gua seorang-seorang. Disilah Ibnu Katsir dan beberapa disebut dalam Imam At-Tabari sebut dalam kitab Tarikh Ar-Rusul wal Muluk berkaitan bagaimana kejadian
mukjizat yang berlaku, Nabi Ibrahim ditinggalkan. Kita duk dengar dulu kisah dalam Quran surah As-Saffat ayat 90, cerita tentang Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Tuan-tuan, terlebih dahulu Nabi Ibrahim, Allah tarbiyah, ditinggalkan dia oleh ibundanya disebabkan ancaman daripada Namrud bin Kanaan ini, sehingga akan ditinggalkan dia seorang-seorang dalam gua. Tak ada R&R. Tak ada kok ada R&R ke, tinggal ayak selupi ke, sebungkuih kan, ayak teh kat tepi. Tak ada. Ditinggalkan dalam keadaan yang baik. Kalaulah Nabi Ismail ditinggalkan bersama dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim terdahulu Allah tarbiyah, ditinggalkan dia berseorangan diri, tanpa boleh independen apa, tak boleh bancuh susu sendiri, kok boleh bancuh sendiri, mak dia tinggal ni yang basuh 2 kali sehari, buh 3 skup sudah, jangan lebih-lebih, sebab apa lah harga naik, tangan duk beli mahal-mahal dah. Tak boleh dalam keadaan baik, ditinggalkan. Dalam riwayat sebut Imam Tabari kata apa, seminggu lepas tu baru mak dia boleh mai, sebabkan ancaman daripada Namrud dan tentera dia. Mai tengok dengan izin Allah mukjizat yang berlaku, bagaimana Allah mengizinkan Nabi Ibrahim masih hidup dengan mukjizat yang berlaku di riwayat sebut, keluarnya dari antara jari-jari ni susu. Nah, itu mukjizat yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Bila tanya tadi, bagus soalan Jura berkaitan apa yang berlaku sebelum kelahiran. Soalan yang kedua tanya berkaitan apakah contoh yang kita boleh ambil pada susuk tubuh kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Yang pertama, bagaimana Allah mentarbiah kita melalui Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Tugas kita ni sebagai penyampai, bukan sebagai penghukum. Dan sebab kita tak boleh nak ubah orang, tuan-tuan. Betul. Yang kita boleh ubah diri sendiri. Sebagai pendakwah ni bukan ustaz-ustaz. Pendakwah ni semua yang ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pendakwah, dan Anas pendakwah, ni abang-abang kameraman handsome ni pendakwah, penerbit yang duduk dalam bilik tu pun pendakwah. Berdakwah dengan lapangan masing-masing. Tugas kita menyampaikan. Kita tak boleh nak paksa orang. Kan? Orang tak tengok tengah ustaz pagi ni, kita tak boleh nak pergi ke rumah dia pagi jumpa kat pejabat marah-marah dia. Kalau dia tengok, mudah-mudahan jadi asbab hidayah kepada dia. Kita boleh menjadi asbab saja. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, walaupun yang menjaga dia, Azar, itu adalah bapa saudara yang jaga dia daripada kecil. Sampailah dia mengenal dunia itu sendiri melalui bapa saudaranya, tetap dia tetap terus menyampaikan. Dia tak bermusuh. Kan? Ni kita baru pergi dakwah 2-3 jam kat budak-budak duduk tepi-tepi jalan. Bukan main mulut. Tengoklah budak-budak ni, aku doa biar mati buang. Lah, awak kata lagu tu. Kalaulah para sahabat memegang stigma yang sama macam yang kita putus asa hari ni, maka Islam takkan sampai kepada kita. Saya pergi pengalaman, Allah izinkan 2 minggu ni duduk di negara-negara yang Allah Mesir adanya makam para sahabat di Montenegro. Ada satu kawasan yang tinggi, nak kena naik tu lemah kita berapa jam naik kereta ke Matu Pungkau, naik sampai ke atas. Ada satu kampung ni, walaupun duduk di tempat yang sangat tinggi, ada makam para ulama, ada 3 ulama duduk di atas tu. Dan disebabkan asbab ulama ini datang di kawasan tu, satu kampung tu masuk Islam dah ada masjid. Bila kita tengok masjid tu dah dibina lebih daripada 400 tahun. Dengan asbab, bayangkan tinggal anak bini, tinggal semua, meninggal atas tu. Kan, maksudnya dakwah bukan return, hanya one way, tak ada balik dah. Sebab apa? Fokus nak dakwah. Tapi alangkah duka citanya, hari ni masjid tu dah ditutup. Perkampungan itu Islam tetapi tidak diamalkan Islam dalam kehidupan. Dah tak erti semayang, dah tak tahu kepala ekor apa tentang tutup aurat apa semua. Syiar tu dah tak ada, syariat tu dah tak ada. Mereka hanya ada Islam sahaja pada mereka. Mudah-mudahan perlunya susuk tubuh seperti mana Nabi Ibrahim contohkan kepada kita, teruskan menyampai seperti mana baginda Nabi SAW dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampailah kepada tuan-tuan dan saya hari ini. Pagi ini bukan susah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada 1,700 orang. 7,700 orang ni kita ambil kepribadian yang pertama. Dah lalang apa tanya soalan,
kita pakat buat. Jangan sembang kari kita buat sampai jadi. Tuan-tuan senang je, tekan butang share. Itu yang pertama. Kalau tekan butang share pun kedekut tak hidung masin, tuan suruh sembang benda lain lah. Kan? Saya tak ada dapat keuntungan apa-apa, tuan-tuan tak tekan butang share pun tak apa. Kan? Tapi kalau tekan dapat faedah. Copy link hantar kat grup-grup banyak grup-grup kita. Grup masuk apa minggu depan, masuk apa dalam kubur tahun depan, kan, grup Tupperware, grup sekolah-sekolah kan. Sebar. Jadikan satu disiplin harian kita, sebarkan kebaikan pada orang. Walaupun dia kata, ustaz, saya malas ustaz, sebar benda baik ni, orang kata poyo. Biar orang kata kita poyo, sebar kebaikan. Daripada orang nampak kita tak ada langsung kebaikan. Yang kedua dia kata, ustaz, kalau saya sebar-sebar ni, orang bukan nak perhati. Tuan-tuan nak manusia perhatikan atau Allah perhatikan? Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, maka sebarkan. Dia kata, ustaz, saya sebar benda ni, orang tak like, orang tak share, tak apa. Walaupun tonton like sendiri status tu, seorang kita yang like. Kemudian dah lah lagi satu like, dia tulis komen, sorry cik, silap like. Tak apa tuan-tuan, kalau itu pun berlaku, tetap Allah berikan pahala kepada kita. Maka kita buat. Kerana inilah syiar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, menyebarkan kebaikan walaupun orang tak dengar. Tak apa, teruskan sebar. Jangan putus asa. Sebab kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim diuji dalam bak anak. Sampai umur dia riwayat kata 80. Masih berdoa kepada Allah minta diberikan zuriat. Tak dapat dengan Siti Sarah. Allah bagi dengan jalan ikhtiar Nabi Ibrahim, diberikan dengan Siti Hajar. Dari riwayat kata apa? Selepas mana Siti Sarah dah berumur 80-90 tahun, secara adatnya dah tak boleh dapat anak. Dengan izin Allah, dia masih boleh beranak, dapatnya Nabi Isa AS. Daripada jalur keturunan itulah Nabi Ibrahim melahirkan melalui Siti Hajar Nabi Ismail, melalui Siti Sarahnya Nabi Ishaq, maka lahirnya keturunan jalur daripada kalangan para rasul dan anbiya, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus asa, jalan terus buat. Keep keep moving, keep fighting. Version 1 is better than version none. Kan? Buat tuan-tuan, tak apa, gagal bangun balik. Jangan bincang berapa kali kita gagal, tetapi bincang berapa kali kita nak bangun, itu lebih menjadi keutamaan. Maka inilah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tak pernah berputus asa walaupun orang yang paling hampir, yakni bapaknya sendiri pun tidak menerima syiar ketika dibawa, maka dia tak putus asa. Dia retiak kok mana pun, kalau bukan dia maka pasti ada orang-orang lain. Kalau bukan anak muda, mungkin ada orang tua yang kita boleh tarik. Tak boleh orang tua, makcik-makcik dia ada. Tak boleh makcik-makcik, kanak-kanak. Tak boleh kanak-kanak, mungkin bayi. Kalau tak ada siapa, biarlah kita sentiasa mendoakan agar Allah memberikan kebaikan kepada orang. Yang tukang share, saya doakan moga Allah memberikan keberkatan sampai mati. Hashtag till jannah. Sebarkan kebaikan, biar tahu, jangan keliru. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian panjang lebar yang dikongsikan oleh Fadil Ustaz, mudah-mudahan menjawab soalan sahabat kita yang bertanya sedikit tentang bagaimana keajaiban yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, betapa besarnya pengorbanan baginda alaihissalam, dan semestinya banyak akan kita kongsikan. Sebelum tu Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Yang berikutnya kita ada Nur Dahlia Biru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, soalannya, bagaimanakah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya Azar yang merupakan pemahat dan pedagang patung berhala? Yang kedua, sejak usia berapakah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedar akan perbuatan sesat dan kebodohan kaumnya yang menyembah patung berhala, dan bagaimanakah baginda memerangi kesyirikan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Kak Dahlia Biru. Nama pun canggih macam rumah sukan dah. Kan? Baik, masya-Allah, tabarakallah. Untuk soalan berkaitan yang pertama, Kak Dahlia kita tanya, bagaimanakah Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya Azar yang merupakan pemahat? Saya kata tadilah, Azar ini adalah saya memegang dengan pendapat yang paling kuat daripada kalangan para ulama, menyebut Ibnu Katsir mengatakan adalah bapa saudaranya, walaupun digunakan dengan lafaz pada ayat 43 dalam surah Maryam. Mafhumnya kata Allah,
wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebahagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan jalan yang lurus. Maka perkataan ayah itu juga digunakan kepada bapa saudara. Ini disebut dalam Ibnu Katsir. Dan disebut dalam kitab Khisasul Anbiya, dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana ayah Nabi Ibrahim ini walaupun tidak beriman kepada Allah, tetapi Nabi Ibrahim AS teruskan dakwahnya tanpa dipersoal. Ini tuan-tuan, ni kita kena belajar. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada Azar, dia tak tanya daripada mana mai dorongan kesesatan itu, daripada mana punca hang terpengaruh nak buat, nak pahat berhala, kan? Kita hari ni tuan-tuan setuju tak kadang-kadang bila kita tengok salah kepada anak kita, kita suka salah ke orang. Ni pengaruh rakan sebaya lah ni. Yang ni pengaruh ni lah pengaruh ni. Kita terlupa untuk kita fokus kepada nak membetulkan salah. Dengan kita mengungkit kesalahan, tidak mengubah apa-apa. You cannot change the past. Oh, boleh mampu macam terror pada hari tiap tu ya. Kan? Kita tak boleh ubah yang lepas. Tetapi yang kita duk genggam sekarang adalah present moment. Sekarang ni. Future kita tak tahu. Orang kata apa? Fi mustaqbal, yang ke depan kita tak tahu apa-apa lagi. Yang sekarang kita dalam in controlling, dalam kita punya penjagaan. Tuan-tuan ada pilihan nak terus tengok TV, atau nak tutup, atau nak ubah siaran, atau nak terus bergolek lena balik, berguling. Ada pilihan yang sekarang. Maka ketika mana Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada Azar ini, dia tak cari, tak tanya, hang ni duk pulun, duk buat berhala syirik kepada Allah ni, mai pada siapa atau tak. Dia fokus kepada mencari penyelesaian. Itulah yang Allah sebut dalam Quran, kan? Dalam surah Maryam, ketika mana dia berdakwah kepada Azar ini, dia kata, jumlah ikut kepada apa yang seruan yang Allah bagi ilmu kepada aku. Saya aku akan tunjukkan jalan yang betul kepada kamu. Dia tak tahu, ni mesti salah. Tok Wan ni mesti salah, ni salah. Jangan salahkan orang. Belajar untuk tidak menunding jari, tetapi belajarlah dengan jari jemari ini membetulkan diri. Jangan duk kira tala ke orang tu, tala ke orang ni. Maka tuan-tuan, ini satu penyakit yang kita tengok. Kita suka mengkambing hitamkan orang. Kalau dalam organisasi, disebabkan dia tu pangkat kecil, kita pergi hentam kat dia seorang. Padahal salahnya kita sebagai mungkin ketua jawatan, kita lah mungkin in charge dia, supervisor dia, tapi kita salahkan orang. Dan mereka yang dizalimi ini, ingat, doa mereka makbul dan hidup kita takkan pernah tenang. Itu yang pertama, berkaitan dakwah beliau kepada bapa saudara dia. Yang kedua, sejak usia berapakah Nabi Ibrahim sedar perbuatan sesat? Baik tuan-tuan, yang ni tuan-tuan kena salin. Untuk saya nak bagi detail, pakai berguling kita depan TV ni tak dan. Maka ni tuan-tuan, saya sebut ni yang saya sempat nota yang saya sempat buat pagi tadi. Dakwah Nabi Ibrahim AS ini panjang. Yang pertama, tuan-tuan, nanti kita tadabbur. Hari ni kita buat kerja sekolah sikit. Duk marah nak tak bawa kerja sekolah, mak pak pun lebih kurang kan. Pagi ni kita usahakan sama-sama, tuan-tuan. Satu kerja kita, tuan-tuan buka dalam surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Tulis. Tuan tulis. Kalau tak ada pen, tuan tulis dekat Facebook tu, biar ada sentiasa nota tu naik agar orang lain boleh dapat faedah. 74 sampai 79 surah Al-An'am. Yang kedua, kisah berkaitan dakwah Nabi Ibrahim kepada rajanya, kepada bapaknya, kepada ahli keluarga dan pengikutnya juga. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 82. Panjang. Ini dalam beberapa muka surah itu memang Allah mengkhususkan cerita tentang bagaimana cara Nabi Ibrahim AS berusaha untuk menyampaikan dakwah. Laju-laju sikit tuan. Yang antaranya lagi, bagaimana Allah juga sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 56. Sekali lagi yang keempat, suratul Baqarah ayat 258. Ayat 258. Last but not least, banyak lagi ni nak sebut semua, memang tak tempat. Tuan-tuan tulis nota, nanti kita tadabbur. Dalam surah As-Saffat ayat 83 sampai 94. Lepas 94 cerita bab zuriat pula. Dan yang terakhir mungkin
dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 60, kemudian sambung 68 hingga 70. Mana yang dan, moga Allah bagi keberkatan. Yang tak dan, tengok nota. Ana jangan doa apa, memang tak ingat je lah. Saya pun tak ingat, saya tulis nota pagi tadi. Ana kata Imam Al-Ghazali, ilmu ni macam binatang liar, tuan-tuan tak ikat dia pasti akan terlepas. Maka jangan lepaskan kisah tentang Nabi Ibrahim ini. Kita tadabbur makna dia, penceritaannya nanti insya-Allah dengan kelapangan waktu yang ada. Wallahu a'lam. Demikian antara kronologi untuk kita mengenali susuk Nabi Allah Ibrahim AS. Banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita masih lagi membicarakan mengenal susuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dan Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas kami dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, seperti kita sedia maklumnya Nabi Allah Ibrahim mempunyai terlalu banyak ujian yang diberikan kepada beliau. Soalan saya, kalaulah Ustaz Yaakob Yusra seorang yang cukup glamour sekarang ini, tapi mesti ada orang sebagai pembakar semangat di belakangnya. Contohnya macam isteri Ustaz Yaakob sebagai pendorong semangat kepada Ustaz. Dan soalan saya, siapakah orang yang menjadi pendorong, pembakar semangat untuk terus berdakwah walaupun dengan berdepan dengan ayah kandungnya sendiri. Jadi siapakah orang yang memberi semangat, membakar semangat kepada Nabi Allah Ibrahim untuk berjaya melawan ujian ataupun apa yang dikatakan tentangan yang begitu kuat daripada Raja Namrud dan juga ayah beliau sendiri. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid. Soalan yang cukup kreatif juga sebenarnya, sebab bila kita berada di lapangan dakwah, begitu juga yang dilalui oleh Nabi SAW dan juga Rasul-Rasul yang terdahulu, mereka menerima tentangan dan juga cabaran yang besar, dan ada kata apa, asbab yang Allah Ta'ala jadikan untuk memberikan kekuatan kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan untuk kisah Nabi Ibrahim ini sendiri, mungkin ada sedikit kata apa, kekuatan ataupun pendorong semangat kepada baginda alaihissalam. Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Setiap manusia diberikan dengan ujian yang berbeza-beza, dan sudah pastilah ujian yang paling banyak itu adalah orang yang paling Allah sayang dan Allah kasih. Dan tak berkecuali apabila dikategorikan sebagai ulul azmi, maka diuji Nabi Ibrahim ni memang tak relax punya banyak. Terima kasih pada ayahanda kita yang Tuan Umar Abdul Majid di atas pertanyaan. Siapakah yang menjadi kekuatan ataupun tulang belakang kalau Rasulullah itu adanya Siti Khadijah, adanya Aisyah, adanya para sahabat-sahabat yang terdekat, maka yang menjadi orang yang di antara orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim di antaranya adalah Nabi Lut alaihissalam. Itu adalah sepupu dia. Sepupu Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut alaihissalam. Dan orang-orang dia adalah pengikut dia daripada kalangan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, yang menjadi peneman dan kekuatan dorongan Nabi Ibrahim. Dan para ulama membahaskan dalam kitab Khasasul Anbiya, dalam kitab yang menceritakan kisah-kisah mujahadahnya para anbiya ataupun nabi-nabi kita yang terdahulu, di antara benda yang menjadi big why ataupun dorongan kekuatan kepada Nabi Ibrahim juga adalah ketika mana nak berusaha untuk mentauhidkan kefahaman daripada ayahnya Azar itu untuk kembali mentauhidkan diri kepada Allah. Orang kata apa? Orang kata best revenge is success. Sebaik-baik nak balas dendam ni adalah dengan kejayaan. So dia nak cuba mendapatkan kejayaan itu, walaupun Allah mengaturkan episod yang berbeza. Kisah Azar ni sampaikan
Jadi Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran, disebutkan nama secara spesifik. Nak abang kata kemas sungguh Pak Long ni. Tak mau beriman sungguh. Kerana Allah dah menetapkan melalui qada dan qadar, hang buatlah kok mana pun. Kelepiaklah kok atas ke, kok bawah ke, hang masuk kok tebuk kok atas, kok bawah ke, kalau Allah tak izin takkan pernah berlaku. Sehingga kan disebut dalam riwayat mengatakan bahawa Namrud Kan'an ini Allah turunkan malaikat pi pujuk dia. Bahasa mudah macam Namrud hang masuk, hang beriman pada Allah, jangan buat lagu ni kan. Malaikat mai pujuk, punya ketegak keras kepalanya Namrud ni. Kalau kita kata jenis ni rebus tak empuk, punyalah kahak dia, kahak dan ketegak macam-macam keluar tu keluar macam-macam ni geram. Kamus Kedah. Mujur tak keluar bahasa Bosnia ni. Dia tak mau juga, walaupun disebut dalam riwayat malaikat mai pujuk pun tak mau. Nabi Ibrahim telah lah dia buat gula-gula gutu. Nabi Ibrahim menang debat dengan Namrud. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya, dia kalah. Jadi dia koyak. Bila dia koyak, dia buat apa? Dia minta tentera dia tangkap Nabi Ibrahim, pi bakar. Lagi tambah koyak. Hak ni bukan koyak cari terus. Koyak tak relax. Sebab apa? Lepas suruh bakar tak mati pula. Makin beriman hak yang duk. Tengok tu dia Nabi Ibrahim kena lempak dalam api pun tak jadi, tak ada kesan. Allah memberikan mukjizat api yang sepatutnya sifatnya panas jadi sejuk. Jangan rasa geli-geli. Tak tahulah rasa apa. Sehingga sifat panas itu tidak memudaratkan Nabi Ibrahim. Pakat beriman habis pula lagi pening kepala Namrud. Tapi tetap dia tak beriman juga atas sifat kesombongan. Maka tuan-tuan ingat, dalam setiap kejayaan seseorang manusia, Allah akan mengizinkan ada pembantunya. Sebab tu pada suami, bila Allah bagi kita ada kejayaan, tengok isteri, tengok anak-anak, tengok doa mak ayah. Kan ada sahabat saya, Ustaz, ni kisah benar, berjuta-juta bisnes buat. Tapi dia mungkin dia terlepas pandang, dia berlaku zalim kepada isteri dengan anak-anak. Hari ni demi Allah, kekayaan yang dia bina berjuta-juta tadi ni, tuan-tuan, hilang dengan sekelip mata. Kan Allah bagi staff hak jenis panggil kudu, hilang habis kekayaan-kekayaan tu, sehingga kan syarikat yang dulu seperti semegah Papa Megah Holding, hari ni dah Mengah Holding. Sebab apa? Tak ada orang dah. Dan dia dah agak miskin lah sekarang. Bila cek-cek balik, satu je kesalahan dia kata, dia berlaku zalim kepada orang yang dulu yang menjadi motivasi dan yang mengangkat dia dalam dunia kejayaan. Maka jangan lupa orang yang keliling kita ni, Nabi Ibrahim Allah bagi pembantu, setiap orang ada pembantunya. Maka kenal pasti pembantu, hargailah mereka. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Dan itulah antara kekuatan yang menjadi pemangkin semangat, kerana Allah sendiri yang membantu Nabi Allah Ibrahim AS. Allah Ta'ala boleh buat sesuatu dengan asbab, tanpa asbab, dan berlawanan dengan asbab. Dan bila kita sebut tentang mengenal susuk Ibrahim AS, sedikit lagi Ustaz, ada beberapa soalan lagi yang diajukan oleh sahabat kita. Di Facebook kita ada Sal Rasid Cik untuk soalan yang berikutnya. Dia ada bagi reben Ustaz, warna merah. Baik. Bagaimanakah kebijaksanaan Nabi Allah Ibrahim AS mengatasi Namrud dalam memperjelaskan penciptaan matahari itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jualah yang wajib disembah, bukan menyembah berhala-berhala ciptaan sendiri, serta bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi oleh baginda dalam atau ketika berdakwah. Dan yang kedua, adakah selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir ketika solat merupakan selawat yang terbaik dan paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Sal Rasid Cici. Masya Allah, ini di antara orang soleh yang sentiasa menghidupkan keceriaan tajalah Ustaz dengan soalan-soalan yang baik, agar rakan-rakan penonton pun dapat kebaikan yang sama daripada jawapan-jawapan yang mungkin diberikan. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, soalan berkaitan bagaimanakah kebijaksanaan Nabi Ibrahim mengatasi Raja Namrud, memperjelaskan penciptaan dan cabaran-cabaran yang Allah bagi. Baik, yang pertama, tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 258. Tulis dulu ayat 258 Suratul Baqarah.
Ni dah muka surat terakhir sebelum habisnya suratul Baqarah. Nah, Allah bercerita dalam ayat 258 ini kisah perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud ni kan dia mengaku kata dia Tuhan. Sebelum Fir'aun mengaku kata Tuhan, ana rabbakumul a'la, ni mamat ni awal lagi dah disclaimer dah. Kita dah dengar Fir'aun tu kira habis huduh dah perangai kan. Ni huduh juga Namrud ni. Bagaimana kisah dia, Allah SWT dia mengaku, dia kata dia boleh menghidupkan yang mati, dia boleh mematikan yang hidup. Bagaimana dalam 258 tu, saya ambil sikit kan. Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan. Maka Namrud pun kata balik, aku pun dapat buat benda tu. Aku pun boleh hidup dengan matikan juga. Lepas tu tengok Allah bagi kebijaksanaan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata, Allah aku, Tuhan aku ni menerbitkan matahari daripada timur kan, dan menurunkan dia dan daripada barat. Maka bingunglah ketika tu Namrud tak boleh nak habis meta dah, tak boleh nak buat apa dah. Dia tak boleh nak naik ke matahari, nak turunkan ke apa, tak boleh nak buat. Maka ketika dia kalah, ni yang dia mula koyak. Dan kalau kita tengok bagaimana dengan ilmu mantik yang digunakan oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim juga ketika mana memecahkan patung-patung berhala tu kan. Bila Namrud kata-kata, siapa yang pergi pecah hang kan, buat hang mengaku aku talat dia ikut kan. Contoh macam tu, kalau digempak, Nabi Ibrahim kata apa? Kita akan sambung selepas ni. Baru tuan-tuan tak lari. Kita akan sambung apa kata Nabi Ibrahim kepada Namrud. Wallahu a'lam. Itu perbualan yang berlaku, insya-Allah perdebatan yang cukup hangat akan kita sambung. Bagaimanakah rentetan kronologi peristiwa tersebut? Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita masih lagi membicarakan mengenal susuk Nabi Allah Ibrahim AS bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Para penonton, bila sebut tentang Nabi Allah Ibrahim AS, ada satu syiar dalam bulan Zulhijjah ni Ustaz, iaitu korban. Jadi satu ibadah yang besar. Dan bila sebut tentang korban ni, saya dimaklumkan Madat Korban 2023 Ustaz, yang mana bukan sahaja menyediakan pakej korban, malah yang menarik turut menyediakan pakej tajaan dan sumbangan. Jadi mungkin sedikit penjelasan daripada Fadil Ustaz dengan lebih lanjut berkenaan dengan Madat Korban 2023 ni Ustaz. Baik, terima kasih. Kita sekejap kita ambil sekejap cerita tadi ni kan. So kita ambil sikit faedah. Ni bukan untuk saya, bukan untuk dari Anas, tapi untuk umat ni, kita nak bagi manfaat. Bila sebut dalam bulan Zulhijjah ni satu peristiwa yang berlaku dalam surah As-Saffat bermula ayat 94 tadi, kisah bagaimana Nabi Ibrahim lahirnya syiar berkaitan korban inna a'tainakal kausar itu. Dan tuan-tuan, kita juga di Madat Murtada Dakwah Center, kita mengambil ruang dan peluang ini untuk kita buat korban juga. Alhamdulillah untuk tahun ni takat semalam yang kita tengok dah hampir mencecah 85 ekor dah, ataupun 600 bahagian lebih yang dah diambil. Ni dah kunci kita ketat, simpan atas langit ni tak ada dah. Betul sodok nego tak boleh dah. Cuma baki ada lebih kurang lagi 19 ekor kot. Jadi tuan-tuan, kita akan buat insya-Allah raya pertama, saya sendiri akan sembelih 25 ekor di Madat. Tahun lepas pun hampir 100 ekor tahun lepas. Demi Allah sepanjang 4 ke 5 tahun di Madat buat korban, tidak pernah untung walaupun 1 sen. Ni demi Allah, tak pernah untung walaupun sen. Sebab lembu yang kita beli mesti lebih daripada nilai yang tuan-tuan bayar kadang-kadang. Macam tahun ni lembu yang dah balik ni tuan-tuan, memang kita timbang sekok-sekok lembu tu tuan sodok daya lah, memang kita suruh bagi makan pam gila-gila punya feedlot. Setakat kita timbang average berat lembu 300 kilo ke atas. Maksudnya dia segi kakas ataupun daging dia nanti tak kurang daripada 100 kilo. Nilai lembu tu kalau kita beli sekarang, kalau kata 350 kilo lah, kali dengan harga pasaran ni berapa harga daging? Kalau katalah mungkin RM22, RM30, RM30 lah kita kata, demam tu. 6 ke 7 ribu. Tapi kat Madat alhamdulillah kita masih kekalkan harga RM5,250 bersamaan RM750 satu bahagian. Jadi ada 2,000 lebih yang menonton ni ikut
ikut Facebook saja, melalui TV, tak tahulah mungkin 6 juta orang tengok, takkanlah kita tak mau ambil ruang dan peluang ni. Tuan-tuan ambil ada lebih kurang dalam berapa puluh bahagiannya untuk kami. Jadi bukan kata wajib buat dengan kami saja. Carilah di mana-mana ruang kita ada, kampung kita ke, qaryah kita ke, ambillah bahagian, janganlah lolak tukar sport rim banyak, tukar telefon, tukar beli pulut dakap kan, macam-macam lah buat pada urusan dunia, maka ambil juga pada bahagian akhirat dengan korban. Siapa yang join kita di Madat, cuma ada lebih kurang dalam 19 ekor ni, kita akan bagi 7 ibu khas berkaitan korban. 7 ibu khas ni berkaitan soal jawab bab korban, cara akad yang betul, buku-buku khas yang kita tulis berkaitan bab korban, ada 7 buku termasuk 60 ibu yang lain. Jadi dapat tu lah. Jadi di Madat raya pertama saya sendiri akan sembelih 25 ekor. Laki baki yang 100 ekor lebih itu kita akan buat di pusat penyembelihan dan kita edarkan kepada asnaf-asnaf. Jadi dah memang banyak tahun dah kita buat. Ini bukan tahun yang pertama dan kita memang ada pusat penyembelihan yang kita buat kerjasama sendirilah insya-Allah. Baik Ustaz, bila sebut juga tentang sebagaimana biasa pembangunan Madat sebagaimana yang diwar-warkan sebelum ini untuk perkembangan terkini Ustaz, ramai orang tertanya-tanya ni Ustaz, perkembangan terkini Madat dan bagaimana para penonton tanya Ustaz terutamanya boleh berganding bahu mengumpul saham akhirat terutamanya di pagi Jumaat yang penuh dengan barakah ni Ustaz. Baik, dengan ruang waktu yang agak terhad ini tuan-tuan, saya nak cerita semua pakai guling tak dan. Jadi tuan-tuan boleh pergi ke madatcenter.com, tuan-tuan tengoklah perkembangan. Alhamdulillah masjid dah totally siap di bahagian dalam, dan di bahagian luar tu kita sedang siapkan adalah menara ilmu falak. Yang skrin ni dalam skrin tuan-tuan. Ini bukan gambar kotak saja, tuan-tuan tengok di dalamnya ada hotel, di sebelahnya ada rumah kucing yang dah memuatkan ratusan ekor kucing. Kemudian kita sekarang ni fasa yang kritikal, kita sedang duk push tak relax punya untuk nak siapkan tahfiz. Untuk makluman Ustaz dan rakan-rakan penonton, tanyalah Ustaz, tahun ni saja hampir 6,000 permohonan pelajar nak masuk belajar dekat Mahat Integrasi Madat. Mahat Integrasi Madat kita fokus budak-budak ni 3 kemahiran mereka pakar, memanah, berkuda dan berenang. Dah alhamdulillah minggu lepas Ustaz pelajar kita menang memanah peringkat tahfiz negeri Kedah. Bulan lepas kita menang terbuka Thailand. Jadi memang budak-budak ni kita atok specially berkuda, memanah, berenang. Lepas tu budak-budak Madat semua ada lesen scuba, pemakanan dijaga, tak ada yang obesity, diet, ada diet pemakanan. Jadi kita nak tahun depan ni kita tak maulah ambil, macam tahun ni ambil 15 orang je. Tahun depan kita nak kalau siap je bangunan baru, kita boleh ambil 200 orang ke 200 lebih lah. Jadi adalah kuota lebihan. Yang bestnya dekat Madat ni pun daripada orang hidup sampai orang mati, hang cangkul, semua free. Pendidikan free, kucing pun free. Kucing tak kena bayar yuran. Kucing pun pening, dia kata apa tak ambil yuran kat kami ni kan. Jadi memang tak ambil pun. Jadi tuan-tuan saya maklulukanlah ke madatcenter.com, atau siapa yang berada dekat-dekat pi ziarah terus lagi senang. Saya suka tuan-tuan datang ziarah terus. Kalau apa hari ni pun kita ada program, pagi ni ada program dengan Ustazah Huda tentang muslimat. Pagi pilah tuan-tuan, kalau tak ada arah melintang pukul 9 pagi yang papi ada kuliah. Bulan depan ada Syekh Nuruddin. Jadi banyak program-program yang ada, pergi ziarah terus, ambil manfaat. Dan kita sedang siapkan satu yang ni yang paling tak relax, kita buat Dewan Kenduri. Package mampu kahwin, bukan mampu bilik, mampu kahwin. InsyaAllah dalam seminggu lagi siap Dewan Kenduri ni. Tuan-tuan, kita tak mau ada orang bujang kat Kedah. Kalau boleh lah kat Kedah ni bagi semua berkahwin belaka, sebab takut mati tak sempurna iman. Nanti malaikat tanya, awak tak menikah? Jenuh nak jawab. Jadi insya-Allah di Madat kita cuba yang terbaik daripada ummah kepada ummah, dan untuk korban daripada ummah ke rumah. InsyaAllah tuan-tuan ke madatcenter.com masih ada baki 19 ekor ni, kita penuhkan untuk semua. Dan yang nak menyumbang untuk wakaf, sumbangan infak, kalau tak boleh ambil satu bahagian, ambil tajaan. Kan kita nak buat untuk makan-makan, duit minyak untuk nak pergi hantar asnaf-asnaf, kos-kos RM50, RM100. Kalau pagi ni yang menonton kita 10,000 orang, pakat derma seorang RM10 dapat RM100,000. RM100,000 itu kita akan buat kepada kos tajaan. Kita tak boleh ambil bahagian, tumpang bahagian orang yang begitu dengan cara apa? Edaran-edaran untuk barang masak, upah kepada tukang sembelih, upah kepada tukang masak, jadi dapat pahala juga. Jadi tuan-tuan, dua pilihan, tak boleh ambil buat korban, ambil untuk bahagian sumbangan. Satu sen tak masuk poket saya, tapi masuk kepada pembangunan kita bersama untuk saham akhirat. Tuan-tuan, saya doa secara khusus, siapa yang menyumbang, siapa yang bagi ambil bahagian, Allah masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil bahagian untuk kita terus menginfak
dan juga meraih saham pahala akhirat kita. Dan kita akan tamat Ustaz di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Demikian tuan, suatu kisah ambillah pengajaran penuh hikmah. Berkorban kita kerana Allah, nyawa ditaruh, alangkah indah. InsyaAllah tabarakallah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk kita meneruskan diskusi atau perbincangan topik mengenal susuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita sambung sikit Ustaz. Bila sebut tentang Nabi Allah Ibrahim ni tadi Ustaz hutang dengan para penonton berkenaan dengan perdebatan hangat yang berlaku di antara Nabi Allah Ibrahim AS dan juga Namrus yang akhirnya membawa kepada hukum Nabi Allah Ibrahim itu dengan cara dibakar oleh Namrus. Tetapi mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, sejuk dan sejahteralah engkau kepada Ibrahim AS. Dan sedikit sambungan daripada Fadil Ustaz. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Syabas saya ucapkan yang masih boleh setia bersama. Ada yang syahid dah pun ada kan, dia rehat 10 minit kelepak sadaqallahul azim. Tapi tuan-tuan masih lagi Allah panjangkan jodoh kita untuk bersama pada pagi ini. Maka ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam berdebat dengan Namrud Kanaan ini, kisah berkaitan ketika mana Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala yang mereka sembah. Dan ketika mana dipanggil, bila ditanya, tahang ni hang buat kan, masa tu CCTV tak ada, jadi perlukan pada pengakuan lisan. Maka Nabi Ibrahim kata tak buat kan, tak buat kan. Lepas tu maka bila dituduh-tuduh, maka Nabi Ibrahim kata yang buat hak paling besar tu lah. Sebab apa? Dia tak mau yang kecil-kecil ni. Maka menggunakan mantik dan logik akal itu sehingga kan speechless Namrud dengan geng-geng dia. Semua ni debat-debat kebangsaan punya ni, bahasa Inggeris, bahasa champion ni, tak relax punya, cakap jenis tak ada titik punya ni kan. Tak ada hujah mereka boleh berlawan. Dan ketika itulah Namrud dalam keadaan yang marah bila orang yang ada kuasa, mereka berdebat bukanlah untuk mendapatkan kebenaran, tapi mereka nak kepada kemenangan. Jadi bila kalah, jadi koyak dia menggunakan kuasanya untuk bagi ancaman. Dan ancaman itu di-apply dalam bentuk diberikan ugutan, bukan sekadar ugutan, malah dilaksanakan pelaksanaan, ditangkap Nabi Ibrahim dan dibakar secara hidup-hidup. Tapi dengan izin Allah, mukjizat, api yang sifatnya panas itu tidak boleh memberikan mudarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan, kita kena ambil satu iktibar pengalaman bila Allah takdirkan 2 minggu dapat bermusafir di negara-negara Islam yang baru merdeka. Maka ada beberapa benda yang kita tengok yang boleh kita belajar adalah bagaimana Islam itu dibunuh kalaulah dulu dengan ancaman nyawa, maka hari ini tidak dibunuh dengan nyawa, tapi dibunuh dengan dijauhkan kefahaman Islam kepada penganutnya. Allahuakbar. Ada satu negara Kosovo 96% Islam, tetapi tidak faham tentang Islam kerana diasingkan agama dengan kehidupan mereka. Kat sekolah tak boleh belajar pasal agama, tak boleh semua tak boleh, kat masjid pun tak boleh. Manusia diasingkan. Itulah cara pembunuhan moden. Kalau dululah Namrud itu dalam bentuk yang susuk tubuh yang nampak, maka Namrud dan Firaun zaman hari ini adalah dengan manusia yang jauh daripada agama secara tak langsung. Maka kita hanyalah daripada namanya mungkin Islam, tetapi pengamalannya jauh sangat daripada Islam. Yang ni yang perlu kita ambil berat, ambil iktibar. Masih jauh tugas kita untuk berjuang. Mungkin tidak sehebat Nabi Ibrahim, tetapi ambillah sekurang-kurangnya
komitmen, committed, itqan yang dibuat agar semua kita bawa panji yang sama, panji perjuangan nak memberikan kemerdekaan dari segi orang faham pada agama dan mengamalkannya dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insyaallah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian yang menanti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Apa abang Mamu? Mau doa lah abang baik. Mau doa Ustaz Da'i dan kru-kru semua rahmat oleh Allah. Amin insyaAllah. Amin. Soalan Mamu, yang kan Nabi Allah Ibrahim yang mak dia tinggal dalam gua tu. Lagi masa tu apa pun tak ada. Lagu mana yang Tuhan beri hidup Nabi Allah Ibrahim. Tapi dia Nabi Allah Ismail ada Siti Hajar, ada ibu, semua jaga Nabi Allah Ismail. Tapi jangan Nabi Allah Ibrahim yang diam lah, nak kira-kira kejam lah, tapi tak kejam lah kerana nak lari pada perang ni, nak membunuh. Tapi pada apa masa tu dah, lagu mana yang keadaan tu dalam hutan Legutumnya gua tu, lagu mana yang Tuhan bagi hidup ni kerana Tuhan saja yang bagi hidup tu, kerana Allah saja. Dan tu soalan Mamu, doa-doa kat Mamu ya, tetapkan iman kat Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah dari Pulau Pinang, peminat Tanya Ustaz dan juga pemanggil setia kita. Insya-Allah semoga Allah Taala memanjangkan usia Mamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ceria dengan suara Mamu hari ini. Cuma Mamu nak tahu tentang bagaimana mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS, terutamanya dalam hal keadaan Ustaz dah sebut tadi, ditinggalkan kesorangan dalam keadaan masih kecil di dalam gua tu Ustaz. Sedikit perkongsian. Baik, saya bagi dua rujukan kitab yang boleh kita ambil sebagai manfaat bersama nanti kalau ada ruang pembacaan kelapangan waktu boleh cari. Yang pertama, boleh cari kitab Tarikh Ar-Rusul wal Muluk yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Dalam tu bercerita tentang mukjizat yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ketika dalam gua. Yang kedua, boleh cari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang mengarang tentang tokoh-tokoh yang diberikan penceritaan yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa, karamah yang luar biasa oleh Allah untuk menyebarkan dakwah ataupun untuk ujian yang Allah bagi. Baik tuan-tuan, saya mengambil sedikit dengan ruang waktu yang ada menjawab soalan ayahanda Mamu Hanifah kita. Macam mana boleh berlaku keadaan tersebut? Maka itu adalah qadar Allah nak memberikan bahawasanya jaminan keselamatan, makan, kenyang, keselesaan itu adalah mutlak milik Allah. Maksudnya kita tengok dalam Quran ni kisah tentang pemuda-pemuda Kahfi. Kalau Nabi Ibrahim itulah riwayat kata di antaranya seminggu ditinggalkan boleh hidup, itu kita rasa dah pelik. Maka lebih pelik kita apabila kita baca dalam surah Kahfi berkaitan dengan pemuda-pemuda Kahfi yang riwayat kata sampai 300 tahun mereka tidur di dalam gua. Mana ada food delivery kan, duk main telefon, main boleh dah beli tak tose kuah banjir ke, tak ada. Tetapi bagaimana Allah lah yang memberikan kekenyangan. Batu kita hari ni dalam setiap perbuatan kita ni kita selitkan la haula wala quwwata illa billah al-alil azim. Kita tak ada daya upaya pun kan, walaupun kita nampak kita kuat, kita mungkin kuat saat ketika sekarang, lagi 5 saat ke depan belum tentu ada kekuatan yang sama. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu benda iktibar yang kita perlu belajar, kita meletakkan sepenuh keyakinan setelah kita berusaha. Ada orang kata ambil kejamnya lah, pergi tinggal apa benda anak kan. Itu adalah perbuatan yang paling baik daripada ditangkap oleh tentera Namrud. Sebab kalau kena tangkap ketika tu confirm kena bunuh. Maka perbuatan meninggalkan itu atas perintah Allah adalah yang paling baik ketika itu. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tegur juga kepada rakan-rakan yang mungkin sedang menonton, iktibar kisah Nabi Ibrahim ini dalam bab meninggalkan anak dalam keadaan kondisi yang tidak diinginkan tetapi kena buat. Maka dalam kes hari ini adalah dalam contoh penceraian suami isteri. Penceraian suami isteri, kalau Allah takdirkan hubungan kita mungkin sebagai we are not as a good partner, but please
at least be a good parent. Maksud kalau kita tak boleh dah nak bersama sebagai suami isteri, jangan bermusuh. Ini Musa kata bercerai, ya Allah, bergaduh macam dengan perang dunia ketiga dah. Kenapa? Kesian ke anak-anak. Cuba tengok bagaimana Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail. Siti Hajar tak ada nak perburuk Nabi Ismail. Tengok Pak Hang ni, ni panggil Pak Hang ni duk tinggal orang berkata. Allahu Akbar. Siti Hajar didik Nabi Ismail dengan didikan iman. Nabi Ibrahim ketika dia umur 7 tahun, first impression dia adalah kebahagiaan, keseronokan. Ini adalah tugas yang Allah perintahkan. Kalau kita tuan-tuan baru bercerai, kadang-kadang pecah belah keluarga, anak-anak diberikan bad impression tentang maknya, tentang ayah, maka tolong, kalau takdirkan mungkinlah kita bersama dalam hubungan, tetaplah pada bersangka baik ataupun jadi ayah dan ibu yang baik kepada anak. Hari ini banyak Nabi Ibrahim ketika mana ditinggalkan, maka tidak ada impression yang buruk kepada ibundanya. Kerana apa? Itulah perintah Allah. Mungkin perintah Allah juga meletakkan jodoh kita dengan tahap yang sebegini, tapi jangan melanggar dengan batasan sehingga kan pada peringkat bermusuhan. Mr. Zeta tadi, we are maybe not good partner, but we can be a good friend at least, ataupun sekurang-kurangnya good parent for our son or our daughter. Please, takut dengan pembudayaan hari ini. Seorang kata bercerai, pakak buka hang aku, dan khilasahnya apa? Bukan kita yang rosak, masyarakat yang semakin rosak. Kerana apa? Habis mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Maka banyak benda kita tengok mukjizat yang berlaku itu, kalau mungkin 7,000 yang tahun mukjizat tentang ditinggalkan masih hidup, hari ini belum ditinggalkan pun banyak yang dah mati. Bukan mati dari segi nyawa, mati dari segi jiwa dan akalnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tabaraka. Jadi bersamalah kita membiasakan yang betul dan juga kita betulkan yang biasa, dan kita contohi bagaimana yang telah pun ditunjukkan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Muhammad Yaakob Usra. Saya Ismail bin Maisar daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya nak tanya Ustaz berkenaan dengan tajuk kita hari ini mengenai Nabi Ibrahim. Okey, soalan saya, bagaimanakah Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk perintahkan menunaikan haji? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail dari Sungai Buloh. InsyaAllah kita akan jawab ataupun raikan soalan ini selepas ini. Kita nak berehat seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita terus membicarakan mengenai susuk tubuh Nabi Allah Ibrahim AS, seorang tokoh ataupun rasul yang cukup mulia, yang merupakan salah satu daripada 25 rasul yang wajib kita ketahui. Baik, Fadil Ustaz, tadi ada sahabat kita iaitu Cik Ismail dari Sungai Buloh yang mengajukan soalan berkenaan dengan ibadah haji ketika itu yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan sehinggalah syiar itu diteruskan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada hari ini, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail atas soalan berkaitan syiar yang syiar haji yang ditaklifkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga sampailah kepada kita hari ini. Kita harus ingat setiap zaman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ada syiarnya berdasarkan dalil. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, dalil bab puasa sendiri pun bagaimana Allah sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan, seperti mana telah disyariatkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu ini kita semualah. Maka tidak berkecuali kita yakin di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang buat Kaabah, yang
buat Kaabah itu sampai hari ini menjadi tempat yang setiap tahun kita nak menjadi tetamu. InsyaAllah saya doakan semua penonton-penonton, tanyalah ustaz ni, Allah permudahkan urusan menjadi tetamu Allah duyufur rahman. Amin, ya sebelum mati sekurang-kurangnya. Paling koman paling cak ayam sekali, insyaAllah. Dapat lebih itu mungkin rezeki Allah. Baik, cuma yang tu di luar kepada batasan pengetahuan saya lah, macam mana tahun bila pula dia kena, wallahu alam. Cuma kepada umat Islam, kita sekarang ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syiar kewajipan dalam bab mengerjakan ataupun menunaikan haji berlaku pada tahun 6 Hijrah. Pada 6 Hijrah bersama dengan 627 Masihi. 6 Hijrah 627. Itu berlaku berkaitan perjanjian Hudaibiyah kalau kita tengok kan. Yang mana umat Islam nak pi buat umrah dan haji disekat oleh puak-puak musyrikin, maka di atas kebijaksanaan Nabi, sebab tak mau pertumpahan darah. Islam ni agama yang nak kepada keamanan. Unless you yang mulakan dulu, maka Islam akan cuba untuk offensive in defensive. We are not offensive, we are defensive. Kita akan cuba pertahankan kedamaian, kesejahteraan. Tapi kalau hang ketegak nak juga, nak tumbuk juga, kita akan membalas apa yang mereka buat sahaja. Dan ketika perjanjian Hudaibiyah tahun pertama Nabi dah buat 6 Hijrah tu tak berlaku. Tahun yang seterusnya 7 Hijrah barulah Allah mengizinkan untuk Nabi menunaikan haji atau umrah yang pertama dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu pada tahun ini ditulis oleh Syekh Muhammad Afifi Al-Baijuri dalam kitab beliau berkaitan bagaimana syiar haji kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok dalam sirah pada tahun 9 Hijrah, Nabi kirimkan Abu Bakar As-Siddiq yang digelar sebagai Amirul Haji, perwakilan haji sebagai umat Islam untuk bawa Allahumma salli syiar haji itu untuk diperkenalkan kepada umat Islam, sebab dia syiar yang baru ketika tu. Hari ini bukan syiar yang baru dah nak. Maklum Pak Long, jangan buat lok-lak. Ada orang kata ustaz saya tak sampai seru lagi. Jangan. Untuk haji ni perlu diusahakan. Ni akaun tabung TH pun tak pernah buka kan. Lepas tu duk tunggu tak sampai seru. Boleh kau kan, rokok boleh beli sampai 4 kotak seminggu kan. Jadi sepatutnya letakkan usaha itu sehabis meta, sehabis baik. Kalau Allah takdir mungkin belum sampai turn nombor 2, tapi at least kita duduk pada pada ustaz, kalau Sami miskin macam mana? Tak apa, usahakan mungkin simpanan RM20 sebulan, RM30 walaupun secara adatnya lambat, tapi tak mustahil isi Allah. Demi Allah, saya jumpa banyak orang yang tak ada duit nak pergi Mekah, tapi tengok duduk kat sana dah. Ada aja. Yang baru ni saya jumpa ada seorang datuk ni sponsor depa. Satu kampung dapat pi 40 orang. Allah. Semua dia ambil orang tak ada duit. Doalah ada manusia-manusia kiriman Tuhan yang sebegitu yang boleh menempatkan kita termasuk daripada orang yang menjadi tamu Allah menunaikan ibadah haji pada kita ataupun umrah sekurang-kurangnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita. Baik, berikutnya Fadil Ustaz untuk soalan yang berikutnya datang daripada sahabat Facebook kita Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah kekuatan doa itu mampu merubah segalanya? Boleh Ustaz kongsikan doa-doa yang diamalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Dan yang kedua, apakah mukjizat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Terima kasih kepada Ustaz. Baik, terima kasih pada puan yang bertanya. Yang pertama, soalan berkaitan bagaimanakah kekuatan doa mampu ubah. Baik tuan-tuan, pagi ni paling koman paling cak ayam. Nah, bila sebut tentang doa, ada satu doa Nabi Ibrahim yang semua boleh hafal tu. Siapa tak boleh hafal ni kira memang makan semut 6 lori lah kot. Hak saya hak cepat lupa pun, pagi ni kepiah pun saya terlupa pun, saya ingat doa ni. Saya yakin tuan-tuan orang soleh lagilah saya otak bersambung. Doa dia tuan-tuan buka dalam surah As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim ketika diuji lama tak ada anak. Ni berita baiklah pada siapa-siapa yang diuji lama tak ada anak. Jom kita amal dengan doa ni. Maklum tu maklum tak maulah amal lagi mengandung jenah. Maklum jangan lolak lagu tu. Maklum umur 70 memang saya tak mau maklum mengandung juga kalau boleh kan. Susah misi susah hati umur 70 duk mai duk pi check HB lah, nak kena minum banyak gula pula. Tak, kita amalkan doa ni untuk bagi zuriat, mungkin anak-anak yang duk ada lah ni tak
perangai macam hantu raya ke, perangai tak senonoh, mungkin bagi elok. Surah As-Saffat ayat 100, tulis dulu. Kita baca sama-sama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. 4 ayat, 4 patah perkataan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepadaku daripada kalangan anak-anak yang soleh. Ni doa. Jadi doa tu pendek tuan-tuan. Kalau tak boleh hafal juga memang cayam sungguh. So pagi ni tuan-tuan, mau tak mau, tolong Rabbi habli minas salihin. Hafallah doa ni, bacalah waktu mana pun. Saya dulu daripada zaman sebelum kahwin ni, sebelum kahwin ni saya dah ya Allah, bagilah aku anak-anak yang soleh. Walaupun saya ni panggil kelolo, tapi saya nak anak saya berjenis. Kan? Minta setiap kali setiap kali dalam sujud, kalau semayang dengan imam, kalau imam tu baca jenis panjang ataupun dia baca waktu sujud lama, saya akan selit Rabbi habli minas salihin. Nak makan nasi, saya akan baca doa Allahumma barik lana, selitkan Rabbi habli minas salihin. Waktu mana ruang doa yang ada pendek-pendek tu, saya akan selitkan Rabbi habli minas salihin. Jadi tuan-tuan buatlah juga ni doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, masukkan dalam Quran. Nak abang kata power sungguh doa ni. Power tak power, Nabi Ibrahim ni umur dah berumur dah pun Allah masih boleh berikan zuriat. Jadi tuan-tuan yang mungkin Allah uji lama dah kahwin tak ada anak, macam-macam dah, tongkat motor try dah macam-macam pun tak dapat juga, IVF pun dah try tak dapat anak, amalkan doa ni dalam amalan harian kita, dalam nak makan, nak masak ke apa, baca aja. Kita tak tahu doa ni kat mana Allah nak makbulkan. Tu yang pertama, berkaitan kekuatan doa. Yang kedua, apakah mukjizat yang berlaku pada Nabi Ibrahim? Tuan-tuan ada 5 mukjizat. Tuan-tuan laju-laju. Yang pertama, jari keluar susu yang saya kata tadi, disebut dalam Imam At-Tabari sebut dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, burung yang mati boleh dihidupkan ketika berdebat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan Namrud tadi. Yang ketiga, selamat daripada korban api, disebut dalam surah Al-Anbiya. Tadi sebutkan juga, tuan-tuan jangan buat ulak. Orang suruh salin, dia buat ketegak, dia buat lupa. Yang keempat, tentang serangan nyamuk. Tentang serangan nyamuk yang mana Allah SWT, Namrud ni bukan kena mati, kena shock current, bukan kena COVID, bukan kena hak yang gangster-gangster punya hak besar-besar ni, kena dengan nyamuk, hak cak ayam tu je. Yang kelima, Allah sebut dalam Al-Quran kisah berkaitan pasir yang bisa merubah jadi makanan. Tak ada makanan ketika tu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan mukjizat Nabi Ibrahim AS boleh jadi makanan. Jadi tu di antara mukjizat yang berlaku. Tuan-tuan boleh buka dan saya bagi laju-laju ayat surah Anbiya ayat 69 tentang kisah mukjizat Nabi Ibrahim dan beberapa dalam surah yang lain lah. Nanti yang saya sebut awal tadi. Tuan-tuan jangan ungkit-ungkit. Masa tak ada ni tuan, moga Allah bagi kebaikan. Allahu Akbar. Banyak lagi sebenarnya akan kita kongsikan mungkin di episod pada masa akan datang mengenai mengenal susuk Ibrahim AS. Ustaz pun tak cerita panjang lagi tentang korban, bagaimana peristiwa penyembelihan. InsyaAllah kita akan bawa mungkin lepas ni. Tuan jangan duk lari kan. Ambil tengok pagi ni kira alim betul, tutup TV tak buka dah. Besok tengok, lusa tengok, minggu ni TV3 tak relax. InsyaAllah semua kisah-kisah bab-bab nak korban-korban ni. Jadi kita tambah ilmu, tambah pengetahuan. Paling common percaya mati dalam keadaan berilmu yang kita tambah. Topik yang mantap-mantap kita bawakan dalam tanya Ustaz sepanjang siaran, terutamanya sempena dengan Hari Raya Aidil Adha ini Ustaz. Baik, seminit terakhir Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan ringkas terhadap apa yang telah pun kita kongsikan mengenai susuk Nabi Allah Ibrahim AS. Seminit terakhir Ustaz. Baik tuan-tuan, setiap manusia ada ujiannya, ada kisahnya, ada matlamatnya, ada perjuangannya. Kalau Nabi Ibrahim ada perjuangannya, maka kita pun ada perjuangan kita. Jangan disamakan perjuangan kita dengan perjuangan orang. Hidup bukan perlumbaan. Hidup adalah satu perjalanan yang kita susun. Tak perlu nak ukir kebahagiaan orang lain dalam kebahagiaan kita. Kalau kita boleh makan nasi dengan kicap itu membahagiakan, teruskan kebahagiaan tersebut. Saya baru ni kat airport Ustaz, makan nasi sebab tak ada nak makan kat rumah, bawa periuk nasi bersilau dekat airport. Orang kata apa dia Ustaz, nampak perak jakun. Saya bahagia dengan cara itu. Tuan-tuan, orang nak kata-kata lah. Saya bukan kacau orang, saya duduk tepi jalan, duduk tepi bergelok, susun bergelok, saya kemas bergelok. Maka bina kebahagiaan dengan cara sendiri. Itulah yang perlu kita perjuangkan bersama.
Dan moga-moga Allah memberikan kebaikan. Jadi tuan-tuan, moga Allah memberikan manfaat untuk pertemuan kita. Jadi insya-Allah kita tutup dengan doa ringkas sikit. Moga Allah bagi kebaikan berkat bulan Zulhijjah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, kami banyak buat dosa Allah ya Allah, banyaknya dosa kami buat, tangan kami, mulut kami, lidah kami, perut kami, kaki kami, tangan kami, tak tahu ya Allah, banyak sangat dosa kami ya Allah. Maka ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau kami ada mak dan ayah, keizinkanlah kami dapat buat baik kepada mak dan ayah kami dapat jadi anak yang terbaik kepada mereka. Pada kesalahan kami yang lampau, izinkan kami mohon kemaafan agar kami tidak peroleh anak yang kau gantikan derhaka kepada kami nantinya ya Allah. Kalau mereka dah meninggal dunia, pemudahkanlah urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurgamu ya Allah. Pada kami yang pagi ni yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Berilah keamanan pada negara kami ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kami pemimpin yang adil, yang takut kepada apa yang kau perintahkan untuk mereka laksanakan, apa yang kau larang mereka tinggalkan ya Allah. Tak kiralah apa mana parti pun ya Allah, kau satukanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kau jadikanlah semua daripada kalangan kami dapat mati dalam keadaan berterusan untuk ilmu ya Allah. Yang secara ditambah pada kebaikan ya Allah. Dan berilah kebaikan kepada semua yang tidak didendangkan ya Allah, yang tidak disebutkan nama ya Allah, tapi kami yakin kau memberikan perhatian yang baik kepada mereka ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana minas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Esok jam dan juga waktu yang sama, Tira Ustaz akan kembali bersiaran bersama Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi dan Da'i Hakim untuk topik sunnah yang ditinggalkan. Jam dan juga waktu yang sama. Terima kasih atas tontonan anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz.